Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala dapat kita sambung kitab Risalah Tauhid, muka surat 66 Jawi. Atas sekali. 66 Jawi, Rumi 107. Pejam celik, pejam celik, pejam celik. Tahu-tahu dah 107 dah. Tahu-tahu telah berjaya melalui 106 muka surat kalau yang Rumi. Kalau nak kira, kita mula pukul 9.30. Kita habis pukul 11, 10.30, kadang-kadang pukul 11. Sebelum pada ni, uh, tahun-tahun sebelum ni, sebelum PKP, tahun-tahun sebelum PKP, sama juga, kita ada masa yang sama yang Allah bagi. Allah bagi masa, ada juga 9.30, 10.30. Kita buat apa tau? Kita buat apa tak tahu. Macam bazir je masa selama ni. Sedangkan pejam celik tak rasa pun apa, tak berasa apa lagi. Tahu-tahu nak khatam dah. Tengok tau. Tahu-tahu, alah, berapa je ni? Sebelum Ramadan dah habis. Maknanya kita tak membazirkan masa. Malam hari kita 9.30. Selama ni apa benda kita buat? Kalau selama ni saya baca Quran. Saya baca Quran habis berjuzuk-juzuk pukul 9.30 sampai pukul 11. Macam tu tak apalah. No problem lah, baguslah. Ini yang tak tahu buat apa. Buat apa tu? Buat apa? Tengok TV. Buat apa tahu? Allah bazir lah. Kalau mula daripada awal dulu, berkitab-kitab dah khatam. Bagi orang yang tak tahu nak buat apa ni, bagi orang yang tak tahu, aku tak tahulah aku buat apa. Daripada 20 tahun lepas, pukul 9.30, 20 tahun lepas lama sangat tak? Internet pun tak berapa ni sangat. Okeylah, 10 tahun lepas. Sampai pukul 9.30 tak, sebenarnya tak ada apa manfaat sangat pun. Macam tu. Ada orang dia buat kerja, tak apalah yang buat kerja tu. Ni yang tak tahu nak buat, tak tahu buat apa. Membazir gitu je masa. Tengok, kita sabar sikit je sabar pun. Tengok sekarang dah 107 dah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, kita teruskan program kita. Terus. Yang waktu malam ni kan. Istiqamah terus. Tukar kitab pas satu-satu. Satu-satu. Muka surat 107, Risalah Tauhid, muka surat 66, Jawi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wajib melebihkan pengetahuan pada nabi kita. Kata pengarang, wajib atas tiap-tiap mukallaf
melebihkan pengetahuan pada Nabi kita. Maksudnya, wajib bagi kita untuk tahu lebih tentang Nabi kita berbanding orang lain. Malah berbanding kita sendiri sekalipun. Wajib kita tahu pengetahuan. Ada ilmu, ada pengetahuan, tahu cerita, tahu silsilah Nabi kita lebih daripada yang lain. Lebih pada yang lain. Yang lain tu apa? Yang lain tu termasuk kita sendiri. Termasuklah kita sendiri. Maknanya, kita kenal kita. Kita perlu kenal Nabi lebih daripada kita kenal kita. Kita. Sepatutnya gitu. Lebih-lebih lagi, wajib kita kenal Nabi kita berbanding dengan orang lain. Kita fikirlah. Kadang-kadang saya sebut aja. Apa, lajak mulut. Mulut keluar saya sebutlah. Janganlah terasa. Contohnya, kita kenal artis. Mana lagi kita kenal? Kehidupan artis ke kehidupan Nabi kita? Sedangkan mengetahui lebih daripada orang lain adalah wajib. Tapi kita kenal benda lain lebih daripada kita kenal Nabi kita. Kita kenal, ialah ahli-ahli kalau kita minat politik. Kita kenal ahli-ahli politik yang kita minat lebih daripada kita kenal Nabi kita. Sepatutnya Nabi kita kenal. Malah kita kena lebih kenal Nabi kita berbanding diri kita sendiri. Berbanding anak kita. Kita kenal sungguhlah anak kita. Kita kena kenal Nabi lebih daripada kita kenal anak kita sepatutnya. Tapi kita tak berapa nak kenal sangat. Iyalah. Sebab itulah kena banyakkanlah kenal. Perjalanan Nabi lebih-lebih lagi sifat yang wajib bagi Nabi. Macam mana keadaan sidiknya Nabi, amanahnya Nabi, tablighnya Nabi dan fatanahnya Nabi. Itu lebih-lebih lagi lah. Selain daripada itu apa lagi? Mari kita tengok. Apa? Iaitu tentang bangsanya. Bangsa Nabi tu. Kita kenal bangsa Melayu kita ni. Begini, Melayu berasal daripada begini. Kita ni, begini. Bangsa kita. Campur. Cina. Campur pula Melayu asli. Campur India. Campur. Kita kenal bangsa kita. Sepatutnya kita kena kenal bangsa Nabi itu, Quraisy tu macam mana. Lebih lagi pada kita. Bondanya. Kena kenal bonda Nabi. Macam mana bonda Nabi tu kita kena kenal. Lebih daripada kenal bonda kita. Ayahnya. Lebih daripada kita kenal kita. Ayah kita. Warna tubuhnya. Warna tubuh saudara kita, warna tubuh ayah kita, warna tubuh anak-anak, warna tubuh diri sendiri sekalipun. Kena tahu lebih. Hal kenabiannya, cerita-cerita kenabian, ini mungkin tak ada masalah. Ini semua orang seronok. Ini semua orang seronok. Sebab kebanyakan orang suka cerita Nabi kan. Cerita. Yang ini mungkin tak ada masalah. Hal kenabian. Dan kerasulan. Cerita-cerita lah, sirah-sirah. Dan kerasulannya. Tempat diputerakan dia. Tempat dilantik menjadi Rasul lah gitu. Tempat diputerakan. Tempat dilahirkan. Hal syariat. Apa yang Nabi bawa. Peraturan-peraturan yang Nabi bawa. Kadang-kadang kita lebih tahu lagi. Kita lebih kenal lagi. Peraturan dekat syarikat kita. Berbanding peraturan yang Nabi bawa. Macam-macam peraturan kalau kita seorang lawyer. Macam-macam peraturan lawyer kita tahu. Peraturan lawyer tu semua bukan daripada Islam. Tapi tak salah lah. Tapi kita tahu. Akta ni, itulah, inilah. Tapi hal syariat yang Nabi kita bawa, tak tahu. Ataupun kurang tahu. Dan kerasulannya.
Rasul balik. Tempat diputerakan dia. Ni maksud dilantik menjadi Nabi macam mana keadaan. Dan hal syariat dan perjalanannya dan sebagainya. Senang cerita berkaitan dengan Nabi ni, kita kena tahu lebih daripada kita tahu orang lain. Hatta diri kita sendiri. Buktinya. Mari kita baca. Bangsanya ialah bangsa Nabi adalah sekarang ni yang satu-satu tadi dia akan jelaskan satu persatu secara detail. Yang tadi sekali lalu je ni secara detail. Bangsanya ialah Arab. Kita kena tahu Nabi kita bangsa Arab. Arab mana? Arab Badui? Tidak. Arab sejati. Lagi Quraisy. Jenis kabilah bangsa Quraisy yang mulia. Pertama, dalam Arab dia ada kabilah-kabilah. Kabilah-kabilah ni banyak. Yang paling mulia adalah Quraisy. Ya. Bahkan menjadi penghulu bagi kaumnya. Dan dalam Quraisy tu keturunan Nabi ni, maksudnya tok dia dulu, tok nek ni moyang dulu, semua menjadi orang besar dalam Quraisy. Jadi keturunan Nabi ni ke atas, Nabi ke atas adalah bangsa yang mulia iaitu Arab. Kabilah dalam Arab tu banyak, yang paling mulia adalah Quraisy, itulah Nabi kita. Dan dalam Quraisy yang sangat mulia tu, Nabi keturunan tok nenek Nabi kita ni adalah yang paling tinggi. VIP. Maksimum lah. Penghulu, ketua bagi Quraisy. Keturunan dia pula. Nampak? Wajib tahu ni keturunannya ialah Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim yang bergelar Qilab bin Qilab asal Q. Sekejap. Kaf. K lah. Yang Jawi betul. Yang Rumi salah. Bukan Q. Bukan QILAB. K. Sebab siapa yang ada Jawi tengok. Kaf, lam, alif, ba. Kaf, lam, alif, ba. Kilap, kaf. Bukan qaf. Kenapa penting perkara ni? Kerana qilab, qaf dengan kaf, K, bertukar makna. Kilab maksudnya anjing. Qilab, qaf atau Q maksudnya hati sanubari. Jadi hakim-hakim ni bukan digelar sanubari, hati sanubari, bukan. Hakim ni gelarannya anjing. Keturunan Nabi, anjing. Waktu tu jangan kita mughallazah pula. Nanti kan kita Allah, keturunan Nabi orang panggil anjing. Anjing kan mughallazah. Ini zaman sebelum Nabi lah. Sebelum ni berapa kali naik atas Nabi, ayah kepada ayah Nabi, ayah. Orang gelar dia anjing. Kilab ataupun kalbun. Boleh ke gelar gitu? Waktu tu anjing biasa je. Sekarang je syariat bila Nabi diutuskan baru mughallazah. Sebab apa digelar anjing? Sebab dia hebat. Kalau berperang, hakim ni dia akan duduk depan sekali. Seolah-olah kalau berlari tu macam anjing. Untuk berani dengan maksud berani dan tangkas. Dululah. Sebab tu hakim yang bergelar bukan qaf, K, kilab dengan maksud anjing, kalbun. Yang Jawi betul, yang Rumi salah. Bukan Q, K. Bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihrin, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Tengok sehingga inilah sahaja yang wajib diketahui. Wajib. Tak tahu berdosa mengikut pendapat dalam kitab kita ni. Sampai Adnan. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama kena hafal satu-satu. Siapa tak hafal berdosa dah sekarang. Pendapat yang kedua bukan kena hafal satu-satu. Bila sebut je tahu itu keturunan Nabi. Siapa dia? Malik. Keturunan Nabi. Keturunan tu maksud tok nenek Nabi.
Siapa Kinanah? Tu nenek Nabi. Siapa Ka'ab? Tu nenek Nabi. Siapa dia Murrah? Adakah Abdul Manaf adalah datuk Nabi? Ya. Siapakah dia Adnan? Adakah ia keturunan Nabi? Ya. Dia boleh jawab macam tu walaupun tak hafal. Bila orang sebut, sebutkan. Saya nak sebut ni. Kalau keturunan Nabi, kata ya. Ilyas. Ya. Ya je jawab. Cukup dah. Walaupun dia tak hafal. Itu pendapat yang kedua lah. Maksud wajib-wajib tu macam tu. Abdul Manaf. Ya. Kasim. Jangan cakap ya. Qasim. Lu'ai. Ya. Ya tu masuk keturunan Nabi. Hakim. Ya. Kilab. Ya juga. Samalah orang sama. Abdul Muttalib. Takkan tak boleh jawab kot. Mudar. Ya. Macam itulah. Tiba-tiba sebut Ahmad. Jangan jawab. Tidak. Macam tu. Memadai dah. Jika tidak, berdosa. Ikut pendapat. Zamri. Senyap. Orang Melakau. Boleh cakap yang tu. Jangan cakap tu. Macam tu lah. Jadi okay. Jadi memadai. Tapi ada pendapat yang pertama kata kenapa satu-satu. Sedangkan ada satu lagi pendapat. Pendapat yang satu lagi yang malah yang ini yang muktamadnya, iaitu tak wajib hafal. Sampai macam tadi. Macam sampai Adnan tak wajib. Hanya wajib hafal sampai Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib aja. Yang itu je yang wajib. Tapi dalam kitab kita malah ada sebagian pendapat ulama lah memang sampai Adnan. Siapa yang tak tahu tak boleh jawab macam tadi, maka berdosalah dia. Keturunan kita tak wajib apa sini. Kita hafal apa? Ayah kita, datuk kita, moyang. Tahu lagi lepas pada tu? Tak tahu dah. Tak tahu. Adakah berdosa? Tak wajib. Tapi Nabi ikut pendapat ni kata wajib. Sampai Adnan. Berapa keturunan tu? Berapa dia panggil lah? Berapa peringkat? Abdullah 1, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Hakim, 6 dah. Murrah, Ka'ab, Lu'ai, Ghalib, 10 dah. Fihir, Malik, Nadar, Kinanah, Khuzaimah, 15 dah. Mudrikah, Ilyas, Mudar, Nizar, Ma'ad, 20 dah. Adnan, 21. 21 ke 20? Kiralah. Kalau tak 20, 21. Begitulah. Kena hafal. 21. Kalau campur Nabi mungkin 22. Nabi kita sendiri kan. Tak kisahlah. Maksudnya hafal tu. Tapi keturunan kita 3 je kita ingat. 4 aja. Adakah wajib keturunan kita? Tak. Tapi Nabi wajib mengikut pendapatnya. Cuma kita mungkin pakai pendapat yang mengatakan sekadar 3 aja. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Macam mana pun ada ulama kata berdosa. Baik, apalah. Maka berhubunglah keturunan Adnan ini. Lepas Adnan ni bagaimana? Dengan Nabi Ismail, anak Nabi Allah Ibrahim. Adnan ni naik lagi bin ni daripada Nabi ni, bin akhir sekali sampai Ismail bin Ibrahim. Ismail tu Nabi Ismail, Ibrahim tu Nabi Ibrahim. Adalah sekalian datuk nenek junjungan kita. Adalah sekalian datuk nenek junjungan kita. Jadi Raja Hijaz. Hijaz ni tanah Hijaz lah. Kalau sekarang panggil tanah Arab, sebenarnya bukan Arab, Timur Tengah macam tu kot. Tanah Hijaz. Hijaz ni ada beberapa negeri lah sekarang. Kawasan tu lah. Kawasan Hijaz tu, tok nenek Nabi kita, dia jadi raja, jadi ketua. Bila? Dari semenjak 122 tahun dahulu.
sebelum daripada milad, daripada kelahiran Al-Masih Nabi Isa. 122 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan, 122 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan, keturunan Nabi kita ni dah jadi raja dah. Raja di tanah Hijaz. Raja Hijaz. Dah jadi raja. Raja tu maksud pembesar lah, pemerintah. Maknanya setelah 122 tahun baru lahir Nabi Isa. Bila dia jadi Raja Hijaz, berapa lama jadi raja, jadi pembesar ni? 122 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa sehingga tahun 538 milad Al-Masih. Sehingga lahirnya Nabi Isa dan 538 setelah lahir Nabi Isa. Maknanya berapa ratus tahun? 500, 600, 700 macam tu lah. 700 tahun gitu. Itu yang dapat dikesan. Sebelum tu mungkin juga lagi. Kan? Sebelum tu. Maknanya 700-800 tahun. Keturunan Nabi kita ni jadi Raja Hijaz dah. Malah sebelum adanya Nabi Isa sekalipun. Adapun mengetahui keturunan lebih atas daripada Adnan, kan sampai Adnan je kira tadi, yang wajib mengikut pendapat dia, telah enggan daripada oleh syarak bagaimana nas-nas yang di dalam hadis. Banyak hadis-hadis tak menceritakan tentang lepas Adnan naik ke atas tu, tak ada cerita sangat. Tak, riwayat tu tak berapa kukuh sangat. Ada, tapi riwayat tu tak meyakinkan sangat. Tapi ada riwayat lepas Adnan naik ke atas sampai Nabi Ismail tu. Yalah, sampai Nabi Ismail. Maka keturunan yang dapat dalam setengah-setengah nasab-nasab sehingga kepada Adam tidak diiktimadkan. Dengan maksud tidak dapat dipegang. Jadi, gini. Daripada Nabi kita sampai Adnan, itu pasti. Confirm, malah wajib hafal pada setengah ulama. Adnan sampai Nabi Ismail, ada juga riwayat. Tapi tak berapa kuat. Boleh nak pegang? Boleh. Adnan bin apa. Akhir sekali dah beratus-ratus. Beratus tak adalah. Berpuluh-puluh-puluh. Sampailah Ismail. Sampai Ibrahim. Tapi tak berapa kuat. Tapi ada. Ada riwayat. Daripada Adnan ke Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Daripada Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam, yang itu dia kata tak boleh dipegang. Ada juga, tapi tak boleh dipegang. Ibrahim bin apa. Kadang-kadang kita jumpa kan, ada dekat dinding-dinding yang buat tampal-tampal tu kan. Tentang nama-nama Nabi daripada Nabi Adam, salah silah dia kan. Daripada Nabi Ibrahim ke atas, dia kata tak boleh dipegang. Maksudnya tak kuat lah, riwayat tu tak kuat. Adalah keturunan pihak bondanya pula, mak dia pula. Ialah Aminah binti Abdul Wahhab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Hakim. Sampai situ je. Hakim mana ni? Yang bergelar kilab. Kilab tadi tu. Yang kita jumpa kilab tadi tu, bertemu kat situ. Titihannya bertemu kat kilab. Maknanya, bonda Nabi kita dan ayahanda Nabi kita kata macam sedara jugalah. Bila dititih, mereka mempunyai datuk moyang yang sama, iaitu Hakim tadi tu, yang dinamakan kilab. Bertemu kat situ. Bertemu dekat Hakim. Ataupun kilab. Kilab ni, kilab yang samalah. Ataupun Hakim yang samalah keturunan Nabi tu. Orang yang sama. Tapi jauh juga. Berapa tu? Muhammad bin Abdullah satu. Abdul Muttalib. Hashim. Abdul Manaf. Qusay. Hakim. 6. Jauh sangat dah tu. Tu bukan sepupu. Kalau kira pupu tu dah 6 pupu tak? 6 pupu kan?
Hakim, anak dia Ka'ab, sepupu. Murrah, dua pupu. Ha eh, Hakim, anak dia Qusay, sepupu. Abdul Manaf, dua pupu. Hashim, tiga pupu. Abdul Talib, empat pupu. Abdullah, lima pupu. Oh, kalau nak main pupu-pupu tu, lima pupu Nabi. Anak dia lagi. Enam pupu lah kot. Enam pupu Nabi. Nabi dengan, betul lah kira pupu yang tu. Iyalah kot. Maksudnya jauh sangat dah. Dua pupu pun dah jauh. Okay. Yang sama lah tu. Cuma dia nak pesan bagaimana keturunan pada pihak ayahndanya. Adapun Abdul Manaf ini bukan Abdul Manaf yang pada keturunan ayahanda. Ayahandanya punya keturunan kan ada Abdul Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf ni tak sama dengan Abdul Manaf yang ni. Aminah binti Abdul Wahab bin Abdul Manaf. Lain Abdul Manaf lain. Abdul Manaf lain. Takut sama pula. Kalau kata Abdul Manaf ni sama, maka keturunan Nabi dengan keturunan ayah Nabi ni bertemu dekat Abdul Manaf lah. Dua, tiga je lah. Maknanya tiga pupu je lah. Tak. Bukan. Dua pupu saya silap. Sepupu, dua pupu. Tidak. Ni Abdul Manaf lain. Abdul Manaf lain. Dia nak pesan gitu je lah. Maka jadilah bersatu keturunan pada pihak ayahanda, titihannya bertemu dekat, bersatu tu titihannya bertemu dekat pada pihak ayahanda Nabi, dan bonda Nabi pada datuk moyang yang bernama Hakim yang bergelar kilap itu. Okay. Kena tahu lah tu. Kalau tidak berdosa tak tahu tu. Diputerakan junjungan kita, dilahirkanlah diputerakan tu, dilahirkan junjungan kita. Dia tak sebut dilahirkan, disebut diputerakan sebagai beradab. Junjungan kita sallallahu alaihi wasallam itu pada subuh, waktu subuh. Hari Isnin 12 Rabiul Awal. Lahir subuh. Sebab tu orang tua-tua dulu dia ada satu ilmu tau. Ilmu ni orang sekarang tak berapa terima. Ilmu ni mujarrabat lah. Ilmu petua kena panggil. Ilmu mujarrabat, ilmu petua. Ilmu try and error, ilmu kajian. Bukan perlu beriman, bukan. Contoh kan macam tak lalat ke sini lah, ada kan. Kan ilmu-ilmu memang ada ilmu tu. Gini, perangai begini. Bentuknya hidung begini, bentuk mulut begini, perangai begini kan. Dia panggil mujarrabat. Bukan wajib beriman, bukan garanti. Tapi dia panggil petua. Siapa yang lahir waktu subuh, dia tenang. Dia ada kena-mengena. Lahir pukul 1 tengah hari, huru hara hidup dia. Bukan huru hara apa? Kelang kabut. Kenalah dengan waktu kelahiran dia. Lahir waktu maghrib, macam mana? Feng Shui. Feng Shui ni orang Cina. Jadi dia, sebab dia ada unsur-unsur apa? Apa nama? Qi, Si. Adalah unsur-unsur lain. Dia tambah lagi. Unsur-unsur, apa benda lupa dah. Qi dia adalah macam-macam. Jadi dia ada unsur keagamaan Buddha di situ. Jadi kita tak boleh nak katalah Feng Shui tu. Tapi ada juga Feng Shui ni yang dia sekadar pengalaman saja. Yang itu bolehlah ambil. Tapi ada juga yang keagamaan, itu yang kita risau. Yin yang ke apa kan? Iyalah. Itu ada unsur-unsur Buddha. Jadi tak syok lah. Kita nak semata-mata pengalaman. Pengalaman aja. Macam orang India, dia punya pengalaman aja. Jadi kalau lahir waktu Isyak, macam mana dia punya tu? Sikap-sikap dia tu kan? Melalui pengalaman. Tak perlu beriman pun. Nak tolak pun boleh. Jadi sebab Nabi kita lahir waktu subuh. Lepas tu Nabi kita tenang. Pada hari Isnin, hari yang baik, 12 hari bulan Rabiul Awal, bersamaan 20 April tahun 571. 571 Masihi. Sekarang 2024. 1400 lebih tahun tu.
Keadaan yatim lagi fakir. Lahir-lahir tu dah lah yatim, ayah meninggal. Dah lah tu miskin. Miskin. Sampaikan apabila nak bagi menyusu tu, nak upah orang menyusu, semua pakat tak nak ambil Nabi. Tak nak ambil, dia tak tengok Nabi. Dia cuma tengok aja. Ini siapa? Oh, orang ni nak menyusukan anak. Orang dulu dia bagi bela anak dia. Dia suruh menyusu, dia tak bela sendiri. Orang dulu. Zaman-zaman Nabi dulu. Dia ambil anak dia bagi kat orang lain. Duduk di pendalaman. Jadi yang menyusukan tu yang tu lah. Dia bayarlah upah. Kita sekarang pera sendiri. Dulu tak. Dia nak bagi berdikari budak tu. Maka dia bagi. Kecil-kecil dah bagi kat orang dah. Bukan bagi angkat, bukan. Pelihara je. Dia akan bayar. Dia akan tengoklah 3 bulan sekali ke tengok anak dia. Jadi bila nak nyusukan tu, nak pilih orang tu, dan ada orang kerja. Carrier dia menyusukan budak. Carrier. Jadi sebab dapat upah kan. Jadi bila orang tahu Siti Aminah ni tak ada suami, budak ni tak ada ayah, tak tengok lagi budak tu dalam buayan. Tak nak dah, tak mau aku tak nak ambil. Sebab apa? Bila tak ada ayah, miskin. Last sekali Halimatus Sa'diyah yang ambil. Itu pun terpaksa ambil. Terpaksa ambil macam mana? Sebab dah tak ada yang orang kaya semua dah, bayi-bayi kaya semua dah orang lain nyusukan dah. Halimatus Sa'diyah mari lambat sebab unta dia tu unta tak apa sihat. Unta tua. Sampai-sampai semua kawan-kawan dia dah balik dah, yang geng-geng carrier menyusukan budak. Akhir sekali tengok ada seorang, bolehlah daripada tak ada. Tengok Nabi jatuh cinta terus. Yang ini tak payah bayar pun tak apa, baru tengok. Yang lain tak tengok. Panjanglah cerita tu, nak tahu kena tengok kitab Badrut Tamam. Cerita Badrut Tamam semalam hari Rabu. Boleh tengok rakaman dia kat YouTube ada, kat ni pun ada. Kena tengok tu. Macam-macam maklumat ada semalam. Semalam punya kisah tentang Nabi. Perkongsian tentang kisah Nabi yang semalam. Boleh tengok. Saya buat ada susun secara tersusun lah. Siri pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sampai siri ke berapa belah dah ni. Ada dalam YouTube ada, dalam Facebook pun ada. Yang semalam punya kuliah. Hari Rabu. Berkaitan kita Badrut Tamam, cerita tentang Nabi lah. Okay. Walaupun yatim lagi fakir, maka dipeliharakan dia oleh Allah Ta'ala. Allah pelihara. Dan dikayakan serta dijaga oleh Allah. Allah kayakan dia. Senang hidup dia. Jadilah ia seorang muda yang berperangai baik. Dan mempunyai kelebihan. Pastinya ada kelebihan. Dan sifat yang sempurna muru'ah. Jaga maruah, bermaruah. Ada prinsip punya orang. Dan mulia lagi pemurah. Berani dengan sebaik-baik tingkah laku. Berani tapi bukan membabi buta. Tapi tingkah lakunya baik. Serta benar, tak pernah cakap bohong. Siddiq. Dan amanah. Kalau orang suruh simpan barang memang selamat. Dan tiada padanya kejahatan, tak pernah buat jahat. Dan kelakuan yang cacat. Tak ada buat kelakuan yang cacat. Maksud tak ada buat perangai-perangai uduh. Tak ada. Sehingga sahlah bahawa, dan tak ada juga tubuh badan yang cacat. Tak ada. Sehingga sahlah bahawa diperhadapkan kepadanya dengan firman Tuhan. Dengan Allah jaga tadi, maka benarlah kalamullah, benarlah Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahawa engkau itu ya Muhammad sesungguhnya berperangai dengan perangai yang mulia. Surah Al-Qalam ayat 4. Adapun tempat diputerakan dia di negeri Mekah. Lahirnya di Mekah. Al-Mukarramah. Yang sangat dimuliakan. Dan di Mekah juga dijadikan dia Rasul. Dia lantik menjadi Rasul. Apa benda saya cerita ni? Saya cerita ni semua wajib tahu. Tak tahu berdosa. Dan wajib ajar anak. Tak ajar anak, mak bapak berdosa. Ni bukan saya saja duk baca. Oh seronok, bestnya cerita. Suruh tahu dan suruh ajar anak.
melantik menjadi rasul tak kala umurnya 40 tahun qamariyah dan duduk di Mekah selama 13 tahun. Lepas terima wahyu tu menyebarkanlah. Di Mekah tu 13 tahun. Maknanya 40 sampai 53 lah umurnya. Berpindah ke Madinah Al-Munawwarah hijrah. Dan di Madinah tempat makamnya, wafat juga di Madinah. Kena bagi tahu. Dan kena kita pun kena tahu. Ia di Madinah selama 10 tahun. Lepas hijrah tu duduk 10 tahun. Hingga umurnya hingga wafat 63 tahun. Kenapa yang tu? Umur Nabi 63. Duduk dekat Mekah 40 tahun, dilantik menjadi Rasul. Kemudian menyebarkan. 40 sampai 53 menyebarkan dekat Mekah. 53 pindah hijrah ke Madinah. Menyampaikan pula agama di Madinah. 53 sampai 63. 63 wafat. Wafat tu di Madinah. Kena tahu gitu. Anak kita kalau kita tanya, dia kena jawab gitu. Pada umur berapa? 9-10 tahun. Mesti kena boleh jawab macam tu. Hal kenabiannya dan kerasulannya ialah kesudahan sekalian nabi-nabi dan rasul-rasul. Khataman nabiyyin. Khatamar penutup segala nabi. Nabi kita adalah yang terakhir. Lepas nabi kita tak ada nabi dah. Siapa yang mengaku dia adalah nabi selepas nabi kita ni, dia mengaku nabi, kufur. Sesiapa yang mengatakan dia tu nabi setelah nabi kita. Nabi kita yang last tapi dia kata tidak. Dia kata dia bukan aku nabi, dia nabi. Kufur. Sesiapa yang kata aku tak tahu ada nabi ke ataupun tak ada nabi selepas Nabi Muhammad, kufur juga. Walaupun dia tak tentukan siapa, dia cuma kata aku tak tahulah lepas Nabi Muhammad ada nabi yang lain tak? Yang dilantik nabi yang lain. Nabi Isa itu bukan dilantik, itu dia turun balik, dilantik sebelum nabi. Jangan main lawyer buruk gitu. Habis tu lepas Nabi Muhammad ada nabi lain tak? Aku tak tahulah, kafir. Jangan main-main. Ada tak nabi selepas Nabi Muhammad? Akulah nabi. Kafir lagi lah, lagi teruk dengan aku. Ada tak nabi selepas Nabi Muhammad? Ada, dia tu. Kufur. Sehingga kan ada tak nabi lain selepas Nabi Muhammad? Tak tahulah ada ke tidak pun kufur. Kena tahu nabi kita adalah nabi yang terakhir. Dan keadaan syariatnya itu memansuhkan syariat-syariat rasul-rasul yang dahulu. Apa yang nabi bawa memansuhkan yang dulu. Kalau dulu boleh ke apa ke, bila nabi kata tak boleh, tak boleh. Maknanya syariat kita ni yang terakhir. Memansuhkan, menghapuskan syariat dulu-dulu. Dulu-dulu zaman Nabi Adam boleh kahwin adik-beradik. Sekarang tak boleh kerana syariat Nabi kita memansuhkan syariat Nabi Adam. Bukan Nabi Adam aja, semua syariat-syariat yang lain. Nabi kita last masuk. Malah ketika Nabi Isa diturunkan nanti, zaman Dajjal nanti, Nabi Isa pun ikut syariat Nabi Muhammad. Dia bukan ikut syariat dia. Sedangkan Nabi Isa dia ada syariat dia, semayang cara dia, cuci najis cara dia, wuduk cara dia, mandi wajib, semua ada cara dia sendiri. Syariat Nabi Isa. Tapi akhir zaman nanti bila dia diturunkan kerana nak lawan Dajjal, ketika itu Nabi Isa akan mematahkan salib, akan bunuh babi-babi, khinzir-khinzir semua, dan Nabi Isa akan sembahyang dan sebagainya ikut syariat Nabi Muhammad. Ikut syariat Nabi Muhammad. Nak bagi tahu syariat Nabi kita memansuhkan. Syariat yang kita nak pakai ni lah. Memansuhkan semua syariat-syariat terdahulu. Serta kekal syariatnya hingga kiamat. Dan syariat ni sampai kiamat. Kena sembahyang 5 waktu sampai kiamat. Kena puasa Ramadan sampai kiamat. Bayar zakat sampai kiamat. Haji sampai kiamat. Semua sampai kiamat. Adapun perjalanannya, perjalanan Nabi, terlalu banyak belajar Syama'il Muhammadiyah. Tetapi perjalanan yang wajib diketahui serta beriman yang fardu ain ialah perjalanan Isra' dan Mi'raj. Wajib tahu dan wajib beriman. Kalau tak beriman, kufur. Malah ketika itu ramai zaman Nabi sendiri pun tak beriman Isra' Mi'raj tu, maka kita kenalah beriman.
yang dijalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isnin 27 Rejab, setahun sebelum hijrah daripada Mekah ke Baitul daripada Mekah. InsyaAllah tak lama lagi akan masuk Isra' Mi'raj, tak lama lagi saya akan bawa balik. Pernah bawa dulu lama dah, berapa tahun lepas dah. Kitab Kifayatul Muhtaj, nama kitab tu. Kifayatul Muhtaj menceritakan tentang perjalanan Nabi sebelum Isra' Mi'raj, ketika Isra' Mi'raj dan selepas Isra' Mi'raj. Kita akan khatamkan kitab tu nanti. Dekat-dekat nantilah. Saya bawa di mana tahu, di masjid mana, tengoklah nanti macam mana. Jadi nanti kan, tak lama rasanya bulan depan kot. Bila Isra' Mi'raj? Dekat-dekat Isra' Mi'raj kita mula sampai habis kita khatamkan. Bila ni? Pada 27 Rejab. 27 Rejab. Maknanya sekarang dah nak masuk Rejab dah. Maknanya lagi lebih kurang lagi sebulan. Tak. Sebulan. Lebih kurang lagi sebulan. Tu Rejab. Itu Rejab. 27. Zoom pun ada dulu Oh ada Saya tak perasan pula. Tapi kita nak mula balik lah. 27 Rejab. Maknanya kita mula tu dalam 2 minggu lagi kot. Tengoklah keadaan macam mana. Setahun sebelum hijrah daripada Mekah. Isra' Mi'raj tu ke mana? Isra' tu ke mana? Ke Baitul Maqdis. Daripada Masjidil Haram ilal ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Dan daripadanya dinaikkan pula kepada segala tingkat langit yang 7. Kemudian Mi'raj pula. Mi'raj tu naik. Okey. Kepada segala tingkat langit yang 7 sehingga kepada Sidratul Muntaha, dan munajat Tuhan di sana. Maka terima sembahyang di sana, diterima fardu sembahyang bagaimana yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengerjakan pada tiap-tiap waktu. Akan detail tu lah nanti. Baik. Apa? Ceria baju merah. Orang bagi. Bila orang bagi, takkan tak mau pakai kak. Warna dia ceria. Pakai je lah. Tak pakai selalu pun pakai jarang-jarang. Pakaian saya ni ramai orang bagi je. Macam jubah ke apa kan. Adalah yang beli. Tapi sikit lah. Kebanyakannya orang bagi je. Ridak-ridak tu semua orang bagi. Masalahnya orang yang bagi tu mula-mula ada. Sekarang orang bagi-bagi tu pun tak masuk kelas lah. Jarang-jarang dah nampak. Orang tak ada. Bukan orang yang sama. Orang beza-beza. Jadi bila dia bagi, ni Kak Siti Mordingah bagi 2 baju yang menyala. Satu warna apa tah? Warna purple kot. Menyala juga. Ni warna hitam, menyala juga. Menyala juga. Dah dia bagi, saya pakailah. Satu ridak pun orang bagi. Ni Dr. Laili bagi. Gitu lah. Ada lagi. Orang bagilah, senang kita. Jadi kenalah pakai. Saya style gitu. Kalau orang bagi, saya pakai. Pakai sungguh-sungguh. Kalau orang bagi. Bukan simpan. Bagi hari ni, pakai semalam. Boleh. Nak bagi tahu pakai terus. Tak simpan. Okay. Yang tadi dari sudut keturunan ke atas. Dari sudut ke bawah pula anak-anak. Puteranya macam mana pula? Puteranya 3 orang. Putera tu anak lelaki lah. Iaitu Qasim. Sebab tu nama Nabi, zaman Nabi dulu, orang panggil Nabi tu, orang panggil Nabi tu Abul Qasim. Wahai Abul Qasim. Wahai Bapak Qasim. Sebab apa orang panggil Abul Qasim? Sebab anak Nabi yang lelaki yang sulung nama Qasim. Dalam berzanji pun ada. Dalam berzanji pun ada. Kalau biasa dengar lah. Saya dengar yang tu je. Abul Qasim. Abul Qasim. Ada. Yang lain tu tak ingat. Buka lah berjanji. Qasim ni anak Nabi. Jadi ayahnya digelar Abul Qasim. Nabi lah maksudnya. Anak nombornya Abdullah yang bergerak tayyib. Tayyib atau tahir.
Tu gelaran. Waktu tu anak Nabi Abdullah tu digelar Tayyib. Tayyib, Tayyib. Kalau ada nasyid-nasyid, ada burdah-burdah yang Tayyib, Tayyib tu, ya Tayyib tu, maknanya anak Nabi lah tu. Uh, yang ketiga nama Ibrahim. Ketiga-tiganya mati kecil. Dan puterinya anak perempuan pula 4 orang, iaitu Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kalthum. Al-Kisah Tayyib. Itu lain. Itu lain, itu bukan. Itu Piramli punya cerita. Tayyib tu maksud, ya betul. Al-Kisah, ya apa cerita-cerita lah. Tayyib. Tu maksud Tayyib. Bukan. Yang ni, ya Tayyib. Ya Tayyib. Ya tu wahai. Wahai Tayyib. Maknanya orang lah. Kalau Tayyib, Tayyib. Tak boleh. Al-Kisah Tayyib. Al-Kisah padang pasir. Mana mana Fir'aun pakai sultan. Yang itu lain. uh, uh, itu Tayyib tu maksud ya. Benar. Yang ni bukan ya Tayyib. Anak perempuan ada 4. Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kalthum. Ruqayyah dengan Ummu Kalthum ni lah yang kahwin dengan anak Abu Lahab yang kita cerita tu. Ni apa? Anak Abu Lahab. Kemudian dia cerai kan. Kemudian dinikah oleh Sayyidina Uthman Affan. Dia yang nikah dengan Ruqayyah dengan Ummu Kalthum. Bukan sekali lah. Bukan sekali lah. Salin tikar. Salin tikar. Istilah dia panggil salin tikar. Mati seorang ni, kahwin dengan seorang, mati seorang, ambil seorang lagi. Salin tikar orang dulu panggil. Maka puterinya yang bernama Fatimah Az-Zahra itu ialah isteri kepada Sayyidina Ali bin Abu Talib yang berpangkat sepupu kepada Nabi. Maka jadilah Sayyidah Fatimah itu isteri kepada Sayyidina Ali. Lagi anak saudara sepupu waris. Anak sepupu lah, anak sepupu. Sebab Sayyidina Ali dengan Nabi sepupu. Maknanya Sayyidina Ali dengan Fatimah anak sepupu. Maknanya dia kahwin anak sepupu. Maka daripada Sayyidina Fatimah inilah berketurunan anak-anak cucu sentiasa bertambah-tambah banyak sehingga sekarang ni. Ini yang sekarang kata keturunan Nabi, yang kata Said, yang kata Habib, yang kata Syekh, yang kata macam-macam nama kan, Al-Idrus dan sebagainya. Keturunan Nabi. Daripada mana? Daripada Fatimah dan Sayyidina Ali. Daripada Hasan dan Husain. Itulah yang berketurunan-keturunan sampai sekarang. Maka sekalian putera dan puterinya yang tersebut daripada isterinya yang bernama Sayyidatina Khadijah. Nabi kahwin dengan Khadijah, dapat anak. Puteri tadi, putera dan puteri itu semuanya sebenarnya 6 orang adalah anak kepada Khadijah. Maksudnya perkahwinan Nabi monogami. Dengan Khadijah Khuwailid dapat anak 6 orang. Masa Nabi monogami. Dapat anak 6 orang. Yang 6 orang itulah yang Qasim Abdullah. Ibrahim bukan? Qasim Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kalthum. 6 orang. Ketika monogami. Jadi Nabi dapat anak ketika monogami 6 orang. Monogami itu kahwin seorang. Melainkan Sayyidina Ibrahim. Maka ia daripada Maryah Al-Qibtiyah
yang dihadiahkan oleh Raja Mesir, Raja Muqawqis. Jadi, ketika Nabi poligami, iaitu kahwin dengan Maryah Qibtiyah, orang Qibti yang sama keturunan dengan Firaun tu lah. Firaun tu bangsa Qibti. Tapi bukan saudara mara Firaun, tapi keturunan Firaun tu Qibti lah. Nabi Musa Israel. Firaun Qibti. Itu yang Qibti ni lah. Jadi namanya Maryah. Dia hadiahkan oleh Raja Mesir. Yalah, Firaun kan duduk kat Egypt, kat Mesir. Jadi kahwinlah. Bila kahwin dengan Maryah, dapat seorang anak ketika poligami. Dapat seorang anak nama Ibrahim. Jadi kita boleh kata gini, kita boleh buat soalan lah. Berapakah anak-anak Nabi ketika Nabi poligami? Siapakah anak Nabi yang Nabi dapat anak ketika Nabi itu poligami? Susah kan nak jawab? Mesti dia akan letak nama anak-anak Nabi yang 7 orang. Sedangkan seorang aja. Yang 6 orang tu ketika Nabi monogami, kahwin seorang. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, ia ada meninggalkan isteri sebanyak 9 orang. Campur, kalau isteri Nabi campur Khadijah tu jadi 10, tapi Khadijah dah meninggal. Ketika Nabi wafat, Nabi tinggalkan isteri sebanyak 9 orang. Iaitu Aisyah nombor 1, Safiyah, Saudah, Hafsah, Maimunah, Ramlah, Hindun, Zainab, Juwairiyah radhiyallahu anhunna. Tengok. Radhiyallahu anhunna. Kenapa bukan radhiyallahu anhum? Sebab hum adalah muzakkar, iaitu untuk lelaki. Mereka khas untuk lelaki, hum. Tapi kalau hunna, mereka untuk perempuan. Muannas. Kalau kum, mereka lelaki. Kum, kamu ataupun kamulah yang ada kat depan. Ataupun kita panggil apa? Kamu semua. Kamu semua. Ramailah kan? Kum, kamu semua. Hum, mereka semua. Ganti nama ketiga kan? Dhamir ghaib, ganti nama ketiga. Mereka semua. Itu hum. Hunna, mereka semua tapi perempuan. Hum, mereka semua tapi lelaki. Kum, kamu semua lelaki. Kunna, kamu semua perempuan. Habis. Jadi sebab tu radhiyallahu anhunna. Berhenti kat situ lah kot. Dah sejam dah. Baca sikit lagi lah sampai sidik lah. Berhenti kat sidik. Dah sejam dah pun. Senang je ni. Sebab tu saya cepat kan. Sifat-sifat yang wajib. Tak boleh lah. Kena berhenti kat sini juga. Panjang pula penerangan tentang ni. Sifat-sifat yang wajib pada hak Rasul-Rasul. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Yang mustahil atasnya. Dan yang harus padanya. Maka sifat yang wajib bahagiannya itu 4. Iaitu sidik, amanah, tabligh, fatanah ni akan datang. Kita sambung insya-Allah minggu hadapan. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul. Ini fardu ain ni. Tangguh dulu. Rakaman ni boleh dapat dekat YouTube nanti. Selain tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Syadallah.